Because kalau you tak tenang, nothing will work in your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar? Syukur pada Allah. Dulu selalu kan tiba-tiba rasa macam nak share tu, tiba-tiba sometimes dapat dengar ceramah ke apa-apa, tiba-tiba rasa macam nak share dengan, macam boleh rasa banyak orang sedang rasa makin panik, tak tahu apa nak buat, makin down. Dan bagi orang yang inilah, so Bonda akan sebut benda yang Bonda dah sebut sebelum ni. Kenapa kita tidak tenang? Please, thank you so much sudi bersama Bonda pagi ni. Okay, so sebelum kita mula ni, apa kata kita niatkan majlis ilmu, kita baca Fatihah, sedekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, guru-guru, wali-wali Allah, ibu bapa kita dan semua kaum muslimin dan muslimat daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, hidup atau mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so kita nak bercakap kenapa kita tak tenang kan? Manusia tak tenang ialah yang pertama, manusia ni masalah dia ialah emosi dia berdasar pada dua emosi. Takut dan sedih. Semua orang tulis dua emosi yang menyebabkan orang tidak tenang ialah takut dan sedih. Dan sebenarnya sedih tu ialah disebabkan oleh kita masih hidup dalam masa lalu. Kita duduk teringat yang lalu, mak ayah kita tak layan kita, mak ayah kita bercerai, mak ayah kita sayang adik kita, atau suami kita tinggalkan kita, atau suami kita menduakan kita, atau macam-macam lah, mak mertua marah kita. Kita banyak hidup yang lepas. So sebenarnya kalau you hidup dalam masa yang lepas, cuba bayangkan you ada luka. Okay, you ada luka, you pun rawat, tiba-tiba dah berkuping. Tapi orang yang hidup yang lepas, dia buat apa? Dia kutil, dia buka balik, berdarah balik, balik, berdarah balik, berdarah balik. Okay, so banyak orang sedang. So sebab tu Bonda nak kena share ketenangan ni, dia sebab rasa kesian tengok orang tak tenang. Because kalau you tak tenang, nothing will work in your life. Badan tidak sihat, anak akan nakal, pekerjaan tak menjadi, rezeki payah, inilah semua rumah aura tu tidak akan positif. Sebab aura rumah kita, aura pekerjaan kita, aura rezeki kita, semua bergantung kepada ketenangan. So kalau kita sentiasa tenang, kita akan menang. Ya, ini Bunda sebut term ni lama dah. Siapa tenang akan menang. Dan Imam Abdul Qayyim mengatakan, aku sentiasa senang dan tenang sebab aku ingat dua perkara. Apa dua perkara tu? Ialah ajal aku sudah ditetapkan. So dia tak takut mati sebab dia tahu ajal tu akan datang. Memang confirm akan mati. So dia tak usah takut matilah. Yang penting kita takut apa berjadi selepas mati tu. Masuk kubur tu macam mana kita punya sakratul maut, husnul khatimah ke su'ul khatimah. So bila ingat husnul khatimah, terus kita tak susah hati. Kita akan buat amalan baik. Kita tamak pahala, kita cari pencen kubur, iaitu anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Kan? So orang tenang sentiasa menang. Bila kita tenang tu semua menjadi. Sebab dari segi saintifiknya, bila tenang, jantung kita akan regular, hormon kita yang baik-baik keluar. So sel kita yang 100 trilion sel ni dimandikan oleh satu environment, hormon yang sangat sihat. Ya, so bila sihat, maka energi kita bagus, maka badan kita optimum, kita senang buang toksin, kita senang semua operasi dengan baiklah. Kita makan pun menikmati,
Kita pergi toilet pun senang, kita tidur pun senang, kita sujud, solat, semua senang. Tidak ada banyak inflammation. Inflammation itulah radangan. Dan salah satu sebab radangan selain daripada emotion ialah kita punya makanan. Kalau kita banyak makanan berproses, contohnya mi segera, kita banyak minuman yang bergula, semua ini menyebabkan inflammation, dan bila berlaku inflammation pada otak kita, kita akan go into anxiety dan depression. So faktor depression ni kalau ikut kajian ada yang makanan dan juga emosi yang masa lampau. So you mesti jaga dua-dua. Yang masa lampau, kalau kulit luka tu jangan kutil-kutil, biarkan dia, hidkan dia dan belajar daripada pengalaman yang lampau. So pengalaman pahit tu kita lupakan, kita belajar daripada pengalaman kita tu. Contohnya kalau mak kita garang dengan kita, kita pun aku tak nak jadi ibu yang garang, pasal aku merana sekarang. Kalau mak ayah kita bercerai, maka kita aku nak jaga rumah tanggaku. Cuba tengok kenapa mak ayah bercerai, tengok. Belajar dari kesilapan ayah dan mak kita. Mereka tak pernah berkomunikasi, mereka tidak solat berjemaah, ibu saya tidak membentuk aurat dengan sempurna, dia menzalimi ayah. Maka bila suami yang banyak dosa, maka suami tu payah nak buat baik kan. Jadi isteri-isteri sebab tu pun dia rasa kalau kita didik seorang wanita, kita sedang mendidik satu generasi. Wanita mempunyai peranan sangat besar di rumah. Wanita menentukan climate di rumah, cuaca di rumah. Kalau bangun pagi bad mood, semuanya bad mood. So kalau kata siapa yang tidak merasakan bahawa yang berlaku tu, you can play victim. Memanglah saya ni bercerai sebab mak ayah saya bercerai, saya ni jadi garang sebab ayah saya baran. Once you do that, you dah kata macam tu, you telah membenarkan benda dah lama menjadi who you are. So you hilang peluang lah, you dah kalah dah. You bangun pagi, you kalah dah sebab you dah guna energi masa lampau yang tidak baik. So energi yang kita ada, nyawa setiap nafas Allah beri ni untuk kita move forward. So sebab tu orang tak berjaya, dia sibuk duduk masa lampau. Itu dia sedih. Lepas sedih dia marah. Lepas tu dia dendam. Lepas tu dia marah, dia simpan, jadi depression, jadi anxiety. Okay. Yang kedua ialah orang yang takut. Takut masa depan. Takut nak makan apa esok tak ada, takut kira skim macam mana, takut tak ada sale, takut sentiasa all the time. Believe me, bila you sedih masa lalu, you hidup dalam masa lalu, bila you takut masa depan, you pessimistic, you sangka buruk pada Allah dan suasana, you tidak boleh guna waktu sekarang. Sekarang you sedang menonton saya, what good can you do? You dengar, you catat, you amal, you share kat wall, you watch party, you niat, ya Allah, aku izin kalau aku amalkan ilmu ni, aku nak maafkan semua masa lampauku, aku nak maafkan semua orang, aku nak belajar daripada kesilapan orang lain, orang bijak baca kesilapan orang, aku takkan ulang apa yang ibu bapa aku buat silap, membanding-bandingkan anak, memarahi, dan aku redha dengan apa yang aku ada sekarang. Aku syukur ada suami, ada anak, ada rumah, tak perlu minta sedekah, semua boleh makan. Okey, ingat lagi, siapa sini niat nak lupakan masa lalu, belajar daripada pengalaman dan maafkan semua orang, angkat tangan. Siapa nak tenang, you must start with forgiveness. Mesti lupakan pengalaman yang pahit, ambil sebagai pelajaran, dan kalau you alami tu katalah sangat negatif, you akan buat terbalik. Contohnya kalau mak you bandingkan you dengan adik-beradik, you akan tidak bandingkan anak. Kalau mak you garang pada you, akan lembut pada anak. Kalau mak ayah bercerai, you nak jaga rumah tangga. Kalau mak you sombong dengan you punya mak mertua, you nak jadi baik dengan mak mertua. Kalau mak you melawan suami, you nak jadi baik suami. Siapa nak buat macam tu, angkat tangan. Siapa nak buat apa boleh cakap ni?